Salam sejahtera, Cikgu Chong ucapkan kepada semua pelajar 6 rendah yang baru masuk ke pusat tingkatan 6, dan hari ini Cikgu akan berkongsikan tentang sedikit bahan berkaitan format dan cara-cara mengenal pasti pendekatan dan kehendak esei di bahagian C, iaitu bahagian yang paling penting di dalam subjek pengajian am bagi semester 1. Ini adalah satu pengenalan yang sangat menarik dan juga sangat penting untuk difahami oleh semua pelajar 6 rendah, tata cara dan juga pemarkahan untuk penulisan bahagian C esei pengajian am semester 1. Baik, sebelum itu kita lihat dahulu bilangan karangan yang perlu dijawab dalam setiap semester. Bagi semester 1, calon perlu pilih mana-mana 2 esei daripada 3 esei yang diberi di dalam kertas soalan. Jumlah markah dia untuk setiap soalan adalah 25 markah. Jadi disebabkan 2 soalan perlu dijawab di sini, jadi jumlah markah yang akan diperoleh oleh calon jika menepati semua skema jawapannya bertepatan dengan skema MPM, so 50 markah akan diberi di sini. And then semester 2 pula, calon hanya perlu menjawab 1 soalan sahaja daripada 2 soalan esei yang diberi. Jadi jumlah markah esei untuk semester 2 hanyalah 25 sahaja. Bagi semester 3 pula, dia adalah sama dengan semester 1, di mana calon perlu pilih 2 esei untuk dijawab daripada 3 esei yang diberi di dalam soalan peperiksaan. Jadi jumlah markahnya juga tinggi di sini, iaitu sebanyak 50 markah. Maka di sini cikgu tegaskan wajaran untuk setiap semester adalah berbeza, ya, kecuali untuk semester 1 dan semester 3, di mana wajaran untuk semester 1 adalah sangat tinggi, 29% sama dengan SEM 3, sebab dia ada pemberat 2 soalan esei yang perlu dijawab di sini. Manakala wajaran untuk semester 2 hanyalah 22 markah sahaja, sebab calon pada semester 2 dikehendaki untuk melukis satu graf dan menjawab satu esei selain daripada menjawab soalan struktur. Tapi dalam SEM 2, pemberatnya juga akan dinilai bersama dengan kertas 4, iaitu kerja khusus pengajian am yang bernilai 20% di sini. So ini 3 ni adalah berpusatkan peperiksaan MPM, ya, exam dari MPM, ya, berpusatkan kertas soalan dari MPM. Penilaian kerja khusus akan dinilai oleh guru di peringkat sekolah. Okay, mari kita lihat format esei pengajian am. Sebelum anda mula menulis ataupun menghasilkan karangan pengajian am, adalah penting kita lihat dahulu format dia. Okay, first of all, pelajar perlu hasilkan satu perenggan pendahuluan seperti mana karangan dalam subjek bahasa yang lain. Tetapi untuk subjek pengajian am, anda tidak perlu memerah otak sangat ataupun memikirkan bahasa yang berbunga-bunga berkias-kias di sini untuk mendapatkan satu mukadimah yang menarik. Cukuplah setakat anda copy and paste tajuk yang diberi sahaja. Jika soalan tu ada 2 ayat, anda copy sahaja sebiji sebulat daripada soalan, kemudian jadikannya sebagai perenggan di dalam pendahuluan. Cukup sudah. Sebab bahagian pendahuluan tidak ada penilaian markah diberi, dia cukup sekadar untuk melengkapkan format sahaja sebagai intro. And then yang kedua, pelajar perlu kemukakan 5 perenggan isi dan huraian. Isi dan huraian dalam satu perenggan. Of course lah, ya, kalau nak dapat markah yang tinggi beserta dengan contoh. Jadi calon perlu kemukakan 5 isi perenggan. Setiap isi di sini ni bernilai 2 markah. Jadi darab dengan 5 perenggan bersamaan dengan 10 markah. Begitu juga dengan huraian, setiap perenggan ini berjumlah 2 markah, darab dengan 5 perenggan, maka calon dapat 10 markah. Tapi untuk subjek pengajian am bermula tahun 2020 dalam semester 1, selain daripada idea tepat yang bernilai 2 markah,
calon kini layak dapat idea CP. Idea CP ni maksudnya idea tu dia menghampiri ataupun mendekati, hampir sama maksud dengan idea tepat, tetapi dia masih lagi tidak setepat mana skema MPM, maka calon akan layak dapat markah idea CP sebanyak 1 markah. Okey, markah huraian akan drop jadi sama ada kosong ataupun 1 markah maksimum sahaja. Okey, kemudian karangan pengajian am harus wajib mempunyai penutup atau kesimpulan. Jangan biarkan ia tergantung tanpa berpenutup ataupun kesimpulan. Kemudian markah bahasa, okey, kritikal macam mana sekali bahasa calon di dalam mengarang esei bahagian pengajian am, calon tu tetap akan layak dapat 1 markah minima. Okey. Kemudian format. Markah format ini akan diberi kepada calon jika esei dia lengkap dengan pendahuluan, isi dan juga penutup. Maka MPM akan bagi 1 markah kepada calon tersebut selagi dia tidak melebihi 400 patah perkataan. Okey, so satu peringatan, calon tidak boleh mengemukakan lebih daripada 5 idea, sebab dalam soalan dia sudah nyatakan dengan jelas dengan hanya mengemukakan 5 idea yang berkenaan sahaja. Jika calon kemukakan lebih daripada 5, contohnya ada isi ke-6, perenggan isi ke-7 dan seterusnya, walaupun masih tidak melebihi 400 patah perkataan, MPM tidak akan memberi markah ataupun memeriksa isi-isi yang seterusnya. Okey. Okey. Mari kita kenali jenis-jenis soalan esei di dalam subjek pengajian am. Soalan pengajian am ni, esei terbahagi kepada 2 jenis yang selalu keluar dalam peperiksaan, iaitu jenis soalan tertutup dan jenis soalan yang terbuka. Okey, kita lihat jenis-jenis soalan yang terbuka dahulu. Contoh 1, urus tadbir kerajaan baik penting untuk rakyat dan negara. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua, justeru pelbagai inisiatif proaktif telah diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kualiti urus tadbir negara. Bincangkan. Jika soalan itu dia berakhir dengan bincangkan ataupun huraikan pernyataan tersebut ataupun jelaskan ataupun ulaskan, ini yang selalu kita akan nampak di dalam soalan peperiksaan. Saya ulangi, jika dia berdiri sendiri, bincangkan nokta, maka calon perlu mentafsir setiap ayat yang ada di dalam soalan. Contohnya ayat pertama, urus tadbir kerajaan yang baik adalah penting. Jadi perkataan menonjol di sini sebenarnya adalah kepentingan lah untuk rakyat dan negara. Okey, apakah kepentingan urus tadbir kerajaan yang baik kepada rakyat dan negara? Ayat kedua, pelbagai inisiatif proaktif telah diambil oleh kerajaan. So, perlu hati-hati di sini ya. Soalan pengajian am kadang-kadang dia penuh dengan jerat yang samar yang untuk bertujuan untuk memerangkap calon lah. Jadi di sini ni dia sebenarnya minta inisiatif proaktif yang diambil oleh kerajaan sahaja. Bukan pelbagai pihak telah meningkatkan kualiti urus tadbir. Jadi dia punya lapis soalan ada 2 di sini, maksudnya 2 kehendak. Pendekatan disebabkan calon hanya dikehendaki untuk mengemukakan 5 idea. Jadi calon pilihlah sama ada 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. 2 maksudnya 2 kepentingan urus tadbir kerajaan untuk rakyat dan negara. 3 inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam meningkatkan kualiti urus tadbir negara. Okey, ataupun 3 di depan, 2 di belakang. Okey, jadi calon boleh buat pilihan mana satu yang lebih memudahkan calon untuk mengeluarkan idea. Okey. Baik, kehendak pertama di sini tentang kepentingan urus tadbir kerajaan yang baik kepada rakyat dan negara. Gunakan istilah yang diberi di dalam soalan. Jika soalan bagi kepentingan, maka kita gunakan kepentingan dari awal sampai ke penghujung rancangan. Cikgu tidak galakkan kamu tukar-tukar mengikut tafsiran untuk mempelbagaikan penggunaan istilah. Tidak diperlukan di dalam pengajian am sebab kita perlu amalkan satu play safe ataupun amalkan jalan yang selamat. Kalau kita tukar perkataan yang lain, contohnya lah pelajar gunakan istilah manfaat tu mungkin masih boleh diterima ataupun kebaikan. Tapi kalau calon gunakan kelebihan,
mungkin tafsiran dia akan menjadi sedikit kurang tepat sudah bagi cikgu. Jadi untuk nasihat cikgu hari ini, yang penting ialah kita kekalkan, kita ambil sahaja apa istilah yang diberi di dalam teks, ya. Kalau dia bagi inisiatif, maka kita gunakan perkataan inisiatif dari awal sampai ke penghujung rancangan. Mungkin kalau anda yakin, anda boleh gantikan dia dengan sekali-sekala dengan perkataan langkah ataupun cara. Tidak ada masalah. Tetapi kalau anda tidak yakin, untuk gantikannya dengan istilah yang 100% sesuai dia punya maksud, maka cikgu nasihatkan di sini kekalkan istilah yang asal di dalam teks soalan. Okey, contoh 2 cikgu pulangkan kepada kamu untuk fikirkan, ya. Ini kehendak pertama dengan kehendak kedua di sini cikgu harap kamu jelas, ya. Okey, kemudian kita lihat soalan jenis yang kedua ialah jenis yang tertutup. Tadi soalan terbuka. Terbuka maksudnya ialah anda perlu fikir setiap lapis ayat itu apa dia punya isi tersirat, kehendak tersirat di dalam ayat tersebut. That's why dia dipanggil sebagai jenis soalan terbuka, ya, untuk anda berfikir. Tapi yang ini jenis yang tertutup. Kenapa dia panggil sebagai tertutup? Mari kita lihat biasa soalan dia. Peranan kerajaan amat penting dalam menyejahterakan hidup rakyat dan memasyhurkan negara. Bincangkan langkah-langkah penting kerajaan dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat kita. Kalau kita lihat di sini ni, soalan kali ini dia tidak berakhirkan dengan bincangkan dan titik. Tetapi sebaliknya dia ada tambahan. Apa kehendak yang dia mau dibincangkan di sana? Dia nyatakan secara spesifik. Kalau soalan terbuka tadi, dia tidak nyatakan dengan spesifik. That's why saya kata dia sebagai terbuka, bebas. Anda bebas untuk membuat tafsiran ayat pertama. Apa kehendak dia? Ayat kedua, apa kehendak dia? Begitu. Okey, jarang dalam soalan dia keluar sampai 3 kehendak. Tidak pernah, ya, setakat ini. Jadi kalau untuk soalan tertutup, bincangkan langkah-langkah. Jadi pelajar hanya boleh membincangkan tentang langkah penting kerajaan meningkatkan kualiti hidup rakyat di sini. Calon tidak boleh bincangkan selain daripada langkah-langkah apa yang diminta di sini. So lapis soalan 1, pendekatan dia satu lapis, kita guna 5 tambah kosong. Maksudnya kelima-lima isi di sini adalah berkaitan tentang langkah-langkah penting kerajaan dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat kita. Okey, soalan yang kedua. Okey, cikgu jelaskan soalan kedua ni. Kes keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi semenjak perintah berkurung dilaksanakan dalam mengekang pandemik COVID. Bincangkan punca-punca yang meningkatkan kemenjadian fenomena ini. Maksudnya fenomena keganasan rumah tangga dalam perintah berkurung pandemik COVID. Dan langkah-langkah. Di sini ni dia minta spesifik calon bincangkan 2 kehendak soalan. So lapis soalan dia sudah menjadi 2 lapis walaupun dia berdiri di dalam satu ayat yang sama. Pendekatan dia sudah jadi 2 tambah 3 ataupun 3 tambah 2. So kehendak dia ada 2 lah. Kehendak 1 dan kehendak 2. Kehendak 1 tentang punca dan kehendak yang kedua tentang langkah-langkah lah. Okey, harap jelas, ya. So ini kita panggil dia sebagai soalan yang tertutup. Tertutup maksudnya biar ayat dia mempunyai isi tersirat pada awal ayat seterusnya, tetapi kita tidak perlu ambil kisah tentang ayat tersebut yang mempunyai maksud tersirat. Yang penting anda rujuk sahaja kepada apa soalan minta bincangkan tentang sekian. Itu sahaja kita perlu titik beratkan. Selain itu sila abaikan. Okey, ini adalah pendekatan dan kehendak soalan melalui penggunaan kata kunci yang kerap keluar di dalam pemeriksaannya. Okey, yang pertama. Okey, dia kata pengaruh rakan sebaya merupakan antara sebab. Kalau dia kata antara sebab atau salah satu, maksudnya dia sudah bagi satu idea wajib. Okey, so idea wajib diberi di sini ialah pengaruh rakan sebaya lah. Ini sudah diberi sebagai markah bonus sebenarnya. Itu pengaruh idea pertama, anda boleh letak pengaruh rakan sebaya dan huraikan. Kemudian dia kata antara sebab. Ini cuma antara sebab sahaja. Maksudnya ada sebab-sebab yang lain menyebabkan gejala buli berlaku dalam kalangan murid di sekolah walaupun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Jadi bincangkan. So ini adalah soalan terbuka. Satu lapis. Pendekatannya 1 tambah 4. Pengaruh rakan sebaya sebagai idea wajib.
kemudian faktor-faktor lain. 4 lagi faktor yang lain peningkatan gejala buli dalam kalangan murid di sekolah lah. Okey, soalan yang kedua, semangat jiran semakin luntur. Okey, ini adalah soalan yang kerap keluar di dalam peperiksaan di mana dia ada kata penguat di depan selalunya hadir, sama ada digunakan istilah semakin, kian, makin, sungguh, amat, masih. Ini semua adalah kata-kata penguat yang Anda belajar di dalam subjek bahasa Melayu. Jadi kalau kita lihat, jika soalan tu dia ada perkataan semakin, kian, makin, sungguh, amat, perkataan yang sinonim ini keluar, maka Anda perlu timbulkan satu monolog. Kenapa kes semangat kejiranan ini semakin luntur dalam kalangan masyarakat? Maka bila Anda tanya begitu dengan diri Anda semasa peperiksaan, mudah-mudahan Anda akan dapat jawab kehendak soalan dia, kenapa semangat kejiranan semakin luntur. Jadi sebenarnya soalan tu dia berkehendakan tentang faktor. Kenapa semangat kejiranan semakin luntur. Yang kedua dia kata, okey, ini ayat yang pertama, gejala kurang sihat ini boleh ditangani dengan kerjasama pelbagai pihak. Harus dinyatakan di sinilah langkah-langkah oleh pelbagai pihak. So langkah lah, ya. That's why soalan tu dia jadi 2 lapis, pendekatan dia 2+3 atau 3+2 dan kehendak yang berbeza. Okey, soalan ketiga, kemasukan buruh asing ke negara turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dia kata turut. Tidak dinafikan kemasukan buruh asing ke negara kita, dia memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Turut, dia kata turut. Maksudnya di sini ialah selain daripada dia memberi sumbangan kepada ekonomi negara, mungkin di sebalik kemasukan mereka ini ada juga kelemahan. Soalan ini adalah level yang lebih mendalam, lebih sukar. Jadi kalau anda nampak perkataan juga turut ini, anda perlu hatilah. So dia sebenarnya bersifat 2 lapis, 2+3 atau 3+2. Yang pertama, anda boleh bincangkan tentang kelemahan mereka dahulu. Masalah kemasukan pun boleh sebab tidak ada dibagi istilah yang jelas di dalam kata kunci soalan. Maka di sini anda boleh menggunakan istilah yang terbuka ataupun ikut kesesuaian konteks soalan. Yang kedua, barulah kita jelaskan tentang sumbangan kemasukan buruh asing kepada pertumbuhan ekonomi negara sebagaimana tercatat di dalam soalan. Okey. Yang keempat, we go for a deeper level here. Bidang pendidikan, dia kata, merupakan kunci utama ke arah menjamin masyarakat hidup bersatu padu. Ini sebenarnya adalah soalan STPM yang sebenar. Bidang pendidikan merupakan kunci utama ataupun dia kata satu-satunya kunci untuk menjamin masyarakat kita hidup bersatu padu. So, kita tidak boleh lari daripada membincangkan sektor pendidikan sahaja ataupun bidang pendidikan sebagai kunci utama. Jadi, calon perlu fikirkan apa langkah-langkah yang diperkenalkan, yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan supaya masyarakat kita dapat belajar tentang hidup bersatu padu di sini ni. Okey. Jadi, soalan ni sebenarnya 1 lapis, 5+0. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam bidang pendidikan untuk menjamin masyarakat hidup bersatu padu seperti memperkenalkan silibus yang seragam, kemudian mungkin mewujudkan sekolah wawasan dan menggunakan bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu untuk berkomunikasi dan banyak lagi isi-isi lain di dalam bidang pendidikan yang boleh dijelaskan. And then soalan yang kelima, we go for a deeper level. Musibah banjir setiap musim tengkujuh di Malaysia telah mendatangkan pelbagai kesulitan. Perkataan istilah yang diberi di sini dalam soalan adalah kesulitan. Jadi nasihat cikgu berulang di sini, apa istilah yang diberi di dalam teks kita kekalkan. Jangan buat tafsiran melulu. Anda tidak boleh nyatakan dengan sesuka hati Anda buat tafsiran bahawa kesulitan ini adalah kesan. Kalau anda gunakan istilah kesan dari awal sampai ke penghujung rancangan, berkemungkinan anda akan menyebabkan karangan menyeleweng ataupun 01/25 markah. So, to play safe, kita kekalkan penggunaan istilah kesulitan. Okay, itu nasihat peringatan keras cikgu kepada semua. Dan last sekali, okay, cikgu pulangkan kepada anda untuk fikirkan ya. Baik, sekian. Terima kasih. Harap anda dapat sedikit maklumat penting daripada perkongsian cikgu tentang format dan juga tata cara untuk mengenal pasti pendekatan kehendak soalan pengajian am semester 1. Sekian.